Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin dan muslimat sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah sama-sama pada malam yang penuh dengan keberkatan ini di bulan Ramadan al-Mubarak kita memanjatkan kesyukuran yang tidak terhingga ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita masih lagi diberi ruang dan peluang oleh Allah untuk bersama-sama dengan Ramadan pada kali ini dan bersama-sama mengisi keberkatan Ramadan ini dengan menunaikan kefarduan dan kewajipan berpuasa di bulan Ramadan al-Mubarak. Dan di dalam kesempatan bulan Ramadan yang mulia ini juga kita masih lagi dapat menggagahi diri ini untuk menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan al-Mubarak yang menjadi sebahagian daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melakukan ibadah tarawih, dengan melakukan ibadah yang disebut sebagai ibadah qiyamul lail, witirnya, tadarus Qur'annya, ibadah-ibadah yang lain, tahajudnya. Mudah-mudahan amalan yang kita lakukan di bulan yang penuh dengan keberkatan ini akan diberi kebaikan dan ganjaran yang setimpal sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam kesempatan tazkirah ringkas pada malam ini saya ingin mengajak muslimin dan muslimat untuk sama-sama menghayati salah satu daripada sifat kepada Ramadan, salah satu daripada perkara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan bukan hanya dikenali sebagai syahrun mubarak, bulan yang diberi keberkatan oleh Allah, tetapi bulan Ramadan juga adalah merupakan wahwa syahrus sabri. Ramadan adalah juga merupakan bulan kesabaran muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan banyak lagi nama-nama lain yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ramadan juga dikenali dengan syahrul muasat, iaitulah bulan bertimbang rasa, bagi tujuan untuk menyedarkan kita, menginsafkan kita di atas sifat sebagai seorang muslim, menginsafi di atas kesusahan dan keperitan hidup orang lain. Umat Islam yang dizalimi, umat Islam yang ditindas, umat Islam yang tidak cukup keperluan kehidupan mereka, umat Islam yang kebuluran, umat Islam yang tidak dapat makan dan minum sebagaimana kita. Ramadan mengajar erti supaya menjadi hamba-hamba yang bersyukur, hamba-hamba
yang menginsafi diri di atas sifat sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila datang sahaja Ramadan yang mana ianya menjanjikan kepada kita sebagai syahrus sabri, bulan kesabaran itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan was-sabru thawabuhul jannah. Kesabaran itu tidak ada balasannya melainkan syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita menyadari bahawa kedatangan Ramadan itu bukan hanya setakat kita menahan diri daripada tidak makan dan tidak minum, dan tidak melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan ibadah puasa itu, tetapi pengertian kepada ibadah Ramadan yang sedang kita jalani, as-siyam, puasa yang kita jalani itu, di sebalik itu lahirlah falsafah kesabaran. Dalam erti kata kita tidak makan kerana kita sabar untuk menunaikan kefarduan dan kewajipan yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjaga perkara-perkara yang tidak membatalkan ibadah puasa itu, kita sabar untuk tidak melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan, yang boleh membatalkan, yang boleh mengurangi pahala dan ganjaran puasa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah pengertian sabarnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalau kita melihat kepada istilah, kepada bahasa Arabnya, as-sabru itu bermakna al-imsak. Ada di antaranya yang menyatakan sabar itu membawa pengertian bahawa kita menahan diri, imsak. Menahan diri daripada tidak makan, menahan diri daripada tidak minum, menahan diri daripada nafsu syahwah, menahan diri daripada perkara-perkara yang boleh mendorong kita untuk melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Sebab itulah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, imsak ini boleh kita lihat di dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Bermulanya ibadah puasa itu min tulu'il fajri, bermulanya daripada naiknya fajar shadiq pada paginya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ila ghurubis syamsi, sehingga tenggelamnya matahari pada petang itu. Dalam keadaan naiknya matahari, menaiknya sahaja fajar itu, kita tidak lagi dapat melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan ibadah itu, tidak boleh melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan ibadah itu. Dalam keadaan kita menjadi orang-orang yang dikatakan imsak, menahan diri dengan bersungguh-sungguh untuk menjalani kefarduan dan kewajipan yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah di dalam kita menjalani kefarduan ini, di dalam kita menjalani kewajipan berpuasa di bulan Ramadan al-Mubarak ini, kesabaran itu mengajar kepada kita tentang 3 perkara yang penting muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang pertamanya, kesabaran dari sudut ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu yang dikatakan as-sabru bit-ta'ah, kesabaran dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya yang dikatakan sebagai as-sabru 'anil ma'siyah, kesabaran untuk meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar untuk tidak melakukan maksiat, itu yang kedua. Yang ketiganya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sabarnya kita itu ialah dalam menghadapi masyaqqah, kesabaran di dalam menghadapi kesusahan, kepayahan hidup, kepayahan dan kesukaran, menjadi sebahagian daripada pengertian kesabaran muslimin dan muslimat dan dirahmati Allah. Apabila kita melihat kepada perkara yang pertama, sabar di dalam ketaatan, tidak semua orang akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan yang penuh dengan keberkatan ini menjadi hamba yang taat. Ada orang dia boleh taat separuh-separuh, tak begitu. Puasa boleh, semayang tak boleh. Puasa boleh, sedekah kedekut juga. Puasa boleh, tapi amalan sunat tak buat juga. Puasa boleh, tapi tahajud tak boleh.
Puasa boleh tapi tak bersahur pula, muslimin muslimat dan dirahmati Allah. Kan tempang namanya, muslimin muslimat dan dirahmati Allah. Tak sempurna. Sebab itulah apabila kita berada dalam bulan Ramadan ini, maknanya preparationnya ialah sebelum kita masuk Ramadan. Kita kena jelas tentang ibadah ini, kita kena jelas tentang kefarduan ini, bukan main cincai-cincai masuk Ramadan dalam arti kata, alah bisa tegal biasa. Dulu aku puasa dah, tahun lepas aku puasa dah, 20 tahun lepas aku puasa dah, 30 tahun lepas aku puasa dah. Lain kalau preparationnya tidak berdasarkan kepada ilmu, muslimin muslimat dan dirahmati Allah. Berapa ramai orang yang berpuasa sekali jalan dengan World Cup. Kalau bola pukul 3 pagi, pukul 3 pagi sahur dah dia. Tak betul sahur macam tu. Sahur yang tidak mendapat barakah, muslimin muslimat dan dirahmati Allah. Sahur ni ialah dekat-dekat nak subuh. Itu yang menjadi sunnah Nabi SAW. Ada orang kata daripada kita tak bangun sahur, Ustaz, lebih baik kita bantai awal, kata dia. Betul. Tetapi hilang falsafah sahur itu. Sebagaimana yang diajar oleh Nabi SAW untuk menjadikan ibadah puasa yang kita jalani ini di complete package dia itu sempurna, menarik dan benar-benar mengikut apa yang diajar oleh Nabi SAW. Ni asyik-asyik sipi-sipi lari memanjang, muslim kan? Tang tu jaga, tan ni lari. Tang tu jaga, tan ni pula masuk lubangnya. Yang diajar oleh Nabi SAW ialah kita bersahur di penghujung sebelum masuknya waktu subuh. Ada orang kata nanti kan telajak pula. Kenapa nak jadi telajaknya? Tengoklah jam tu. Perhati betul-betul, pastikan betul-betul, beri komitmen yang betul tentang sahur itu, disiplinkan diri dengan sahur itu, niat untuk ikut Nabi, untuk ikut sunnah Nabi SAW. Maka ia akan mendapat rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana sahur itu adanya barakah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang dia tak nak sahur. Dia kata dia boleh struggle. Tak ada masalah. Puasa besoknya dia kuat. Tak ada masalah. Dia boleh puasa dalam keadaan tidak bersahur. Ini bid'ah yang besar. Nabi suruh sahur, dia tak nak sahur. Dia nak tunjuk bahawa dia tu jantan. Dia nak tunjuk bahawanya dia hero. Dia nak tunjuk bahawanya dia hebat. Tak betul. Kita melakukan ibadah sahur itu untuk ikut Nabi SAW. Apakah hikmah yang besar daripada sahur itu? Untuk membezakan antara amalan puasa kita dengan amalan puasa Yahudi dan Nasara, muslimin muslimat rahmati Allah. Orang Yahudi dan Nasara dia berpuasa tetapi tidak bersahur. Orang Yahudi dan Nasara ini, muslimin muslimat rahmati Allah, dia berpuasa tetapi dia melewat-lewatkan berbuka puasa. Ini jadi masalah juga. Puasa tapi lengah-lengah masa waktu buka puasa. Alah, tak apalah, tak makan lagi 10 minit. Nanti saya makanlah, lepas orang azan 20 minit lagi saya makanlah, kuat lagi ni, boleh bertahan lagi ni. Salah. Nabi SAW menyuruh kita bi asra' ma yumkin, maknanya segera, seberapa segera kita kena menyegerakan berbuka puasa itu, muslimin. Kerana apa? Untuk membezakan antara kita dengan Yahudi, bahawa kita adalah umat Nabi SAW. Kita diajar oleh Nabi untuk menyegerakan berbuka puasa, tidak melengah-lengahkan berbuka puasa itu. Bukan kerana kita kelaparan sangat, tak. Kerana untuk buktikan bahawasanya ibadah yang kita lakukan ini tak sama macam Yahudi, tak sama macam Nasara, sebagaimana yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menariknya Ramadan. Itu perkara-perkara yang menjadi ketaatan, yang menjadi kepatuhan, yang menjadi amalan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi aspek-aspek lain yang boleh kita lihat. Bagaimana Ramadan itu datang bukan hanya untuk kita fokus kepada ibadah berpuasa, tetapi ganjaran-ganjaran sampingan yang terlalu banyak, yang terlalu besar
yang akan diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala. Buka puasa awalnya, iaitulah masuk je waktu terus berbuka puasa, berdoa ketika mana berbuka puasa. Banyak lagi amalan-amalan sampingan yang akan diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadarus Qurannya, dalam bulan Ramadan ini tadarus Qurannya, baca Qurannya, memperbanyakkan amalan-amalan sunat. Kerana apa? Kerana setiap amalan sunat yang kita kerjakan dalam bulan Ramadan itu tidak akan menyamai pahalanya di luar daripada Ramadan. Yang keduanya, muslimin dan muslimat dan dirahmati Allah, apabila kita membicarakan tentang kesabaran itu dalam arti kata meninggalkan maksiat, bulan Ramadan ini mengajar kita untuk meninggalkan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada dua perkara yang akan berlaku dalam konteks yang melibatkan meninggalkan perkara yang melibatkan maksiat ini. Yang pertamanya, perkara yang boleh menyebabkan batalnya ibadah puasa itu, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Apa dia? Bila kita langgar perintah Allah, itu makna maksiat. Itu makna pelanggaran yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, batal puasa itu. Dengan sebab perkara-perkara yang kita langgar perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab kita tidak patuh kepada arahan yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, maksiat yang tak batal puasa. Masih lagi buat maksiat dalam erti kata mendengar perkara-perkara yang melarakan, melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bercakap dalam perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa tapi mengumpat, kurang pahala. Puasa tapi tengok maksiat, kurang pahala. Dia kurang. Persentage dia akan kurang. Ditolak. Ada juga yang tanya, ustaz, ditolak macam mana? Tak tahu. Saya pun tak tahu ditolak macam mana, tapi yang pasti dia akan tolak markah itu, dia akan tolak pahala itu. Berapa peratus, ustaz? Tak disebut oleh Nabi SAW, tidak dinyata oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang pasti ibadah puasa kita itu kurang kualitinya, muslimin dan muslimat dan dirahmati Allah. Ibadah yang kita jalani di bulan Ramadan itu akan menyebabkan berlakunya pengurangan kadar ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan sebab perbuatan maksiat itu. Yang ketiganya, muslimin dan muslimat dan dirahmati Allah, yang kita kena ingat, sabar menghadapi kesukaran. Puasa ini merupakan suatu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah puasa ini bukan datang dalam bentuk teori, tetapi ibadah puasa ini datang dalam keadaan ia perlu dilaksanakan dalam bentuk praktikal. Kita lakukan menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ini kita makan, tiba-tiba Allah Taala kata berhenti makan. Sebelum ini kita boleh melakukan perkara-perkara yang kita boleh lakukan sewaktu kita berada di luar Ramadan. Tiba-tiba bila masuk Ramadan, Allah Taala kata berhenti daripada melakukan perkara-perkara ini. Untuk berhenti daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu menjadi sebahagian daripada kesukaran kepada kita, masyaqqah. Namun kita sabar untuk menghadapi rintangan itu, kita sabar untuk menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka kita akan mendapat ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan menjadi orang-orang yang memenuhi keperluan ibadah puasa sebagaimana yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Nabi SAW menyatakan dalam suatu hadis, as-siyamu junnah ka junnati ahadikum minal qital, kata Nabi SAW. Puasa ini tak ubah seperti perisai. Sebagaimana seorang yang pergi berperang, mereka menggunakan perisai itu bagi menangkis serangan daripada musuh-musuhnya. Dan inilah yang menjadi sebahagian daripada perkara yang diajar oleh Nabi SAW, supaya kesabaran di bulan Ramadan itu
akan menjadikan kita orang yang benar-benar dapat merealisasikan kesabaran itu di luar daripada Ramadan. Selagi mana kita hidup, selagi mana kita bernama manusia, kita akan terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi mana kita diberi nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan datang untuk memperkenalkan bagaimana kaedah, bagaimana cara penyelesaian untuk mengatasi ujian-ujian yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Siapakah di antara kita yang menyatakan dia kosong, zero ujian? Tak ada. Kita bukan malaikat, kita adalah manusia. Bila kita manusia, itu timbul cerita tu stres. Ada orang kata saya nak buang stres. Mana boleh? Kita tak boleh buang stres. Yang boleh kita lakukan kepada stres itu ialah mengurangkan kadar stres. Mengendorkan dia. Mengendorkan ketegangan itu. Mengurangkan kadar stres. Nak buang stres, tak nama manusia kita muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bila kita menyelesaikan satu masalah, dia datang masalah kedua. Tengah-tengah duk selesai masalah, datang 2-3 lagi masalah. Adakah kita boleh lari daripada ujian? Kita tidak boleh lari daripada ujian. Dan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Ramadan mengajar kita mesti menghadapi ujian itu. Dan ujian yang ditimpa oleh Allah, yang diberi oleh Allah, bukan semata-mata mendera kita, tetapi ada untuk mengangkat martabat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia kelebihan orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan mudah-mudahan contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah di Mekah sebagai contoh. Baginda dihina oleh masyarakatnya, baginda ditolak oleh kaum keluarganya, dakwahnya tidak diterima oleh kaum keluarganya, baginda dipulau oleh ahli keluarganya dan oleh masyarakatnya. Berkat kesabaran yang ada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia terus menerus melakukan kerja dakwah sehinggalah Islam itu dapat ditegakkan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang-orang yang dinyatakan oleh Allah dalam surah An-Nahl ayat yang ke-126. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Maksudnya, dan sekiranya kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang paling baik bagi orang-orang yang bersabar, kata Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita dapat menahan diri daripada ujian tersebut, apabila kita dapat mengatasi perkara yang kita bincangkan tadi, maksiatnya, kesusahan dalam hidupnya dan sebagainya, termasuklah ujian yang Allah Ta'ala turun di bulan Ramadan itu, maka itulah yang lebih baik bagi kita, bagi orang-orang yang bersabar. Kita akan diganjari pahalanya dan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebahagian daripada perkara yang dinyatakan oleh Allah, dan janji Allah Subhanahu wa taala itu pasti benar. Mudah-mudahan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam tazkirah ringkas ini kita dapat mengambil pengajaran yang baik, dan mudah-mudahan Ramadan pada kali ini benar-benar menginsafkan kita, benar-benar menjadikan Ramadan ini kelainan daripada Ramadan yang sebelum daripada ini, insya-Allah. Sebelum saya mengakhiri tazkirah saya pada malam ini, saya ingin menyampaikan sedikit pengumuman yang berkaitan sebagaimana yang disebut oleh Ustaz Faisal. Saya dah pengasas kepada Sekolah Islam Al-Farabi Cambodia yang saya dah asas hampir 2 tahun yang lepas, dan fasa pertama kepada pembinaan Sekolah Islam Al-Farabi telah siap dilaksanakan dengan membina sebuah sekolah menengah yang pengambilan pelajarnya akan dilakukan pada bulan 10 ini. Dan insya-Allah selepas daripada Ramadan ini kita akan memulakan fasa kedua pembinaan bagi tujuan membina sekolah rendah Islam Al-Farabi di atas sebuah tanah wakaf yang berkeluasan hampir 2 ekar. Kita dah ada sebuah masjid yang belum disiapkan dan insya-Allah kita akan siapkan.
dan saya mengharapkan sumbangan daripada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Ramadan ini kita mendapat keberkatan rezeki yang lebih dengan sebab sedekah kita. Dan alhamdulillah kami daripada pihak Al-Farabi mendapat kerjasama daripada Muslim Care Surau Kini, yang mana muslimin boleh melihat tentang perkembangan sekolah Islam Al-Farabi ini di website Surau Kini, www.suraukini.com. Di situ ada videonya, gambarnya yang boleh muslimin ikuti tentang perkembangan pembinaan sekolah Islam Al-Farabi ini. Dan mudah-mudahan sumbangan muslimin pada malam ini akan dapat memberi kebaikan kepada umat Islam di Cambodia, dan sekolah tersebut terletak di sebuah kampung Juking dalam kawasan ataupun dalam wilayah Kampung Cham. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan akan dapat mendapat bantuan daripada muslimin dan muslimat sekalian untuk sama-sama kita membantu umat Islam yang masih ketinggalan seperti di Cambodia, di Kemboja itu, dan mudah-mudahan kita mendapat pahala yang besar dengan sebab tujuan kita yang murni itu, insya-Allah. Tabun disediakan kepada muslimin dan juga kepada muslimat. Saya rasa sekadar itu sahaja untuk malam ini. Mudah-mudahan tazkirah ini akan memberi kebaikan kepada kita bersama, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.